InsyaAllah semuanya. Yang saya mulakan penceramah kita Al-Fadhil Ustaz Husani, yang saya hormati Tuan Imam, Pengurusi Jawatan Kuasa Surau Batu Rahman Taman Mutiara, ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Jadi kita teruskanlah ya kuliah kita pada minggu yang kedua, kali pertama bagi tahun 2024 ya. Tapi dengan tanpa membuang masa lagi, saya persilakan Abang Ustaz untuk meneruskan kuliah kita. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji milik Allah. Nahmaduhu, selayaknya kita memuji Allah. Wa nastaghfiruh, kita mohon ampun pada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kita mohon perlindungan kepada Allah daripada kejahatan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, daripada keburukan amalan-amalan kita. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, barang siapa yang Allah Ta'ala berikan dia hidayah, petunjuk, maka dia tidak akan sesat. Wa may yudlilhu, barang siapa yang Allah Ta'ala sesatkan dia, fala hadiyalah, maka orang itu tidak akan mendapat petunjuk. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Kau ya Allah, kami semua ini tak ada ilmu kecuali apa yang Engkau ajar pada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis yang berbahagia, yang saya muliakan, Tuan Pengurusi Surau, Barisan Ahliyatul Kuasa Surau, ada Tuan Imam, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersama lagi pada malam ini. Kita sambung lah, boleh ambil lagi itu 7 dosa besar ya? Apa dia? Nabi sebut ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah kamu 7 dosa yang membinasakan. 7 besar, paling besar itu. Sahabat dengar, sahabat tanya, qalu, mereka tanya, wa ma hunna ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah 7 dosa besar itu? Ini saya ulang anda baca kan, cuma baru kupas 1-2 je lah tengok. Maka Rasulullah pun menjawab, qala, apa dosa besar nombor 1? Ya betul ya, asyirku billah, iaitu syirik ataupun menyekutukan Allah. Dosa paling besar. Dalam surah An-Nisa ayat 116, Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan ampunkan dosa orang yang menyekutukan dia dengan sesuatu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa-dosa selain daripada syirik siapa yang dia nak. Itu masalah itu. Siapa yang dia nak, maknanya ada yang bila sebut man yasha, siapa yang dia kehendaki, maknanya ada yang Allah Ta'ala tak nak ampunkan, yang bertaubat daripada syirik ya. Jadi dosa paling besar ni patut kita jauhkan. Jangan lagi lah berkhurafat, percaya kepada perkara-perkara tahyul, apalagi mandi sapar kan. Janganlah jauh-jauh lah. Dan zaman macam ini, ilmu ni di ujung jari, boleh semak kan, boleh rujuk mana-mana sumber. Kalau kita masih lagi buat perkara-perkara yang boleh apa, menjerumus pada syirik, itu Masya Allah ya, minta jauh. Dan kita dah bahaskan syirik itu. Nombor 2, yang dosa
besar ni nombor 2 apa? Tadi syirik. Nombor 2 Nabi jawab apa? Ingat? Akak ingat? Apa? Wasihru, sihir. Sihir yang ada kaitan dekat sangat dengan syirik. Kan? Orang sihir ni dia biasanya kadang-kadang menggunakan perewang, bomoh, jin. Jadi percaya, bergantung harap wali dia tahu ini bahaya ni. Dekat sangat dengan syirik. Zaman moden ni masih banyak lagi ada lagi. Makin banyak orang yang mengamalkan perkara-perkara syirik melalui apa ni? Kadang-kadang perubatan pun hati-hatilah. Tengok dulu siapa yang kamu nak jumpa itu, betul tak? Tengok syariat dia, orangnya macam mana. Janganlah jumpa orang asli pula. Orang asli yang tak ada agama kan, parah. Dia buat macam-macam, kita pun ni ikut, percaya aja. Ni. Dan kita pun dah bahaskan juga sihir ni kan. Asal sihir ni daripada mana? Siapa bawa ilmu sihir ni? Allah Ta'ala turunkan 2 orang malaikat kan yang bawa sihir ni. Allah Ta'ala sebut dan cerita sihir ni dalam Suratul Baqarah ayat 102. Kan? Siapa dia? Bibabila Harut wa Marut. Sihir ni mula di Babylon. Babylon ni mana? Iraq. Siapa yang bawa ilmu tu? Harut dan Marut. Kita selalu sebut orang bawa kita berapa? Karut, Marut. Yang Marut tu betul lah. Karut tu patut tukar. Harut baru betul. Harut, Marut. Memang betul lah tu. Dia tu tak salah, memang sebagai ujian kepada kita. Baik, itu sihir. Nombor 3, dosa besar. Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq. Bunuh satu jiwa, satu orang manusia yang beriman tanpa hak. Bunuh saja suka bunuh. Ada kerja membunuh sini? Ada pengalaman ke bunuh orang ada? Saja suka bunuh. Dosanya sangat besar. Okey, kita cerita juga dah cerita dulu. Berkenaan dengan bab jenayat ni lah, untuk termasuklah qisas. Dalam jenayat tu ada qisas, ada hudud, ada takzir. Kita jelaskan secara ringkas. Cuma saya di sini bukan nak buat pertentangan satu pun, tak ada lah. Tapi sedikit sebanyak kita tahu kan kenapa Allah Ta'ala harapkan dan sebagainya. Banyak sangat hikmah. Itulah cantiknya agama kita ni kan. Sempurna. Baik, yang keempat, wa aklur riba, makan riba. Ini kita belum sentuh. Yang kelima, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Yang keenam, lari daripada medan perang. Wa tawalli yaumaz zahfi, lari daripada medan perang. Yang ketujuh apa? Lari medan perang ni kita tak perang kan? Selamatlah Ustaz. Kita tak ada perang, tak ada lari, tak ada macam munafik kan? Dia adalah dengan lain tu. Lari daripada apa? Berbakti pada mak bapak kan? Dia kan sama ya. Dan kalau kita ambil ke situ betul. Lari daripada apa? Menegakkan syiar agama ini. Itu perjuangan. Baik. Yang ketujuh, yang akhir apa? Dosa besar. Wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh orang beriman. Nampak dia baik akhlak dia kan, dengan melakukan perbuatan keji, berzina ke, liwat ke, tanpa ada bukti ataupun saksi, dosanya sangat besar. Baik, itu 7. Yang lain tak sebut pun ada juga yang besar, tapi ini yang paling besar. Syirik dah, sihir dah, qisas, bunuh dah. Yang keempat kita ambil malam ni, sebulan sikit kita tengok apa dia? Dosa besar. Wa aklur riba, makan riba.
riba. Makan riba ke ambil riba? Beli kereta kan, guna terpalit dengan riba. Makan ke ambil? Guna ke makan? Guna, tapi orang tua semua makan kan? Heran. Semua yang riba makan semua. Tengok ayat. Baik. Ayat pengharaman ayat larangan riba, surah Ali Imran ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Wahai orang-orang yang beriman, jangan makan riba. Lepas tu perangai kisah orang yang makan riba tu macam mana? Surah Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba, mereka-mereka yang makan riba. Tak ada langsung guna ambil riba, guna riba tak ada, pelik. Kenapa? Okeylah, kita tengok perintah tadi tu. Perintah dulu kita tengok. Larangan Allah makan riba. Tak ambil riba. Tuan-tuan bisa dengar kan ke mana-mana sebut jangan makan riba. Tak ada jangan ambil ibu, jarang. Kerana memang ikut ayat Quran. Ayat 130 tu surah Ali Imran, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu. Saya baca ni tuan-tuan bayangkan ayat. Boleh? Walaupun ingat sama. Bolehlah kan sikit. Ya ayyuhalladzina amanu. Maknanya apa? Wahai orang-orang yang beriman. Dia ada lawan dia tu. Tengok dia. Ya ayyuha sama, tapi yang ini amanu, satu lagi apa? Dia biasa dengar. Ya ayyuhalladzina amanu, satu. Lain ayat, ya ayyuhan nas. Betul? Ini dua di dekat. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, ayat itu adalah ayat yang turun selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah ke Madinah. Itu lagi tepat, saya bagi paling tepat nama-nama. Sebab ada juga yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tu wahai orang beriman, dia kata turun di Madinah. Tapi tak semua ayat ya ayyuhalladzina amanu turun di Madinah. Begitu sebaliknya. Ya ayyuhan nas katanya turun di Makkah. Tak semua. Contohnya surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni Madaniyah ke Makkiyah? Turun di Madinah ke Makkah? Turun di Madinah. Tapi orang punya ya ayyuhan nas. Kalau ada nama ayat tu, muka 1, 2, 3 tengah-tengah tu. Selepas cerita munafik, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Padahal turun di Madinah. Jadi tak berapa tepat. Yang tepat apa? Ya ayyuhan nas turun sebelum hijrah Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu turun selepas hijrah Nabi. Dan siapa yang kena ke ayat ni? Orang beriman lah. Orang beriman itu siapa? Kita lah. Mereka beriman lah. Ke tak nak? Tak nak. Okey, bila dia kata you beriman, syarat dia apa? Kalau beriman ni jadi sah iman. Apa dia? 3. At-tasdiqu bil qalbi. Yakin, iakan dalam hati. Itu nombor 1. Nombor 2, an-nutqu ataupun at-takriru bil lisan. Dia dah yakin, dia buktikan, diucapkan. Kan dah yakin Allah Ta'ala itu ada esa, dia pun mengucap syahadat. Itu an-nutqu bil lisan, la ilaha illallah. Nombor 3 apa? Dia al-a'malu bil jawarih. Buktikan yang kau cakap itu dengan tindakan amalan-amalan kamu. Itu namanya orang beriman. Kita kena ada 3 baru layak menyahut ya ayyuhalladzina amanu, ya saya. Itulah maknanya kalau kita dapur kan. Ada tak orang yang tak cukup 3? Ada tak? Siapa orang yang tak cukup 3? Golongan apa?
nafikan agama ni Muhammad. Itu munafik kan? Sah tak? Tak sah iman. Dia tak termasuk ni lah. Ada pula hati okey, takrir, mulut okey, tapi tindakan tak ada. Dia tak beriman juga. Siapa? Agak-agak siapa? Paman Nabi lah. Paman Nabi siapa? Pakcik Nabi yang jaga Nabi tu, Abu Talib. Sampai dia buat syair tau Abu Talib ni. Dia kata memang sungguh Islam yang Nabi bawa itu betul, Muhammad itu benar, Islam agama benar. Tapi dia tak tundukkan, tak solat, tak apa. Betul? Ada juga macam ni. Betul, kita uraikan ini. Kita kena ada tiga barulah layak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa perintah Allah dalam konteks ayat ni? Yang keempat dosa besar ini, Allah Ta'ala kata la, jangan takulu. Hari tadi makan apa? Riba. Kenapa saya kata makan? Padahal ambil riba, beli rumah, betul, beli kenderaan, semua ambil, bukan makan. Kenapa Allah Ta'ala sebut makan? Kerana dalam Quran ni, kalau kita belajar Quran, mana yang Allah sebut tu paling penting. Betul? Yang Allah target tu, walaupun cerita riba, tapi Allah Ta'ala kata apa? Makan. Nak makan punya pasal, nak makan sedap, nak makan banyak, kau sanggup melakukan amalan riba. Itu maknanya. Antara dosa yang kamu buat, betul, makan riba. Dan riba itulah, makan itu paling utama dalam kehidupan kita. Betul tak? Betul. Yang duduk bawah jambatan tu boleh hidup sebab apa? Ada siapa? Betul tak? Yang tidur di koridor tu, betul, selimut surat khabar. Kita tengok, saya dulu pengalaman saya dah. Masa saya duduk di asrama lah, orang dengar tu, biasa Selangor. Kalau kat pertama komplek tu, tutup 4 saya tahulah, coket tu semua. Di koridor tu tidur lah. Hidup. Sebab apa dapat? Makan. Sebab manusia ni nombor satu makan. Okeylah. Itu satu ya. Banyak kalau kita baca Quran, yang disebut tu yang paling penting. Walaupun ceritanya nanti dia dikatakan apa? Yang tersirat daripada yang tersurat tadi. Saya bagi contoh. Yang kalau dalam Quran ni, yang disebut mula-mula pun paling penting. Kata ada dua kan? Wa aqimus solata wa atuz zakah. Dirikan solat dan tunaikan zakat. Mana lebih utama? Solat. Zakat kau tak cukup haul, cukup nasab, kau tak banyak-banyak. Tapi solat, kau tidur ke, betul tak? Baring, tak boleh berdiri, duduk, baring kan dengan mata. Nampak? Solat paling penting. Sedikitlah untuk kongsi ilmu ni, biar kita faham jalan, nampak kan? Okey, bagi contoh lain. Al-malu wal banun. Mal ni harta, banun ni anak. Banun anak. Allah Ta'ala sebut al-malu wal banun, harta dan anak pinak. Zinatul hayat, perhiasan dunia, kehidupan. Allah Ta'ala sebut mana dulu? Harta ke anak? Harta. Harta lagi penting pada anak ya? Betul tak? Harta dengan anak mana penting? Harta lah Allah sebut dulu. Saya dah cakap tadi. Saja ya. Baru tu ada respon dulu. Anak kata apa? Harta. Anak, rumah terbakar, kau nak selamatkan emas bawah katil ke baby dulu? Tapi Allah Ta'ala kata harta.
belajar, yang disebut dulu lagi penting. Ya, sifat kamu dengan anak itu sayang. Betul? Memang sayang anak lagi. Goblok lah mak bapak kalau rumah terbakar, dia ambil emas dulu, anak dibiarkan mati kan. Itu yang bodoh bapak. Itu sayang. Tapi dalam kehidupan secara keseluruhan dia, harta dengan anak mana penting? Harta, orang satu harta. Orang banyak duit, anak ada, anak tak ada, boleh beli anak. Betul tak? Ramai kawan saya ada ambil anak kat sama putra 30 tahun kahwin kawan perempuan. Akhirnya dia ambil anak. Dia boleh pergi mana-mana, betul? Hidup senang walaupun anak tak ada, betul? Tapi orang yang ada anak ni 10 tapi fakir, berantakan tak rumah? Belakang budak. Tu dari segala itu. Sebab tu Allah Ta'ala kata harta lagi penting daripada anak. Jelas? Kalau betul-betul tengok itu ragam ayat tu. Kadang-kadang itu penting kita belajar kan. Kita boleh nampak ayat tu kalau tak ada bersungguh-sungguh, ya Allah, begitu. Saya teringatlah kisah seorang ahli ibadat. Agak pernah dengar tak cerita ni? Dan seorang alim. Orang alim ni ada ilmu, dia tak banyak ibadat, sikit lah. Tapi yang lagi seorang ni ahli ibadat, banyak ilmu, tapi jahil lah, tak nak belajar ibadat dah. Satu hari orang tanya kepada dua-dua ni, jahil dengan alim ni, yang kaki ibadat ni ditanya, wahai ahli ibadat, boleh tak Allah Ta'ala masukkan dunia ini dalam sebiji telur? Jawab tu tak? Jawab sekarang. Jawab sekarang. Boleh tak Allah masukkan bumi dalam sebiji telur? Sekarang juga kena jawab. Jawab. Kalau tuan-tuan masih masalah tu iman. Aduh. Nampak? Yang lain. Ya. Soalan sama ditanya kepada orang alim. Orang jahil jawab. Mana boleh? Kenapa? Bumi punya besar, nak masak apa? Sebiji terus cimpun, tak logik. Orang tak ada ilmu ni, dia pergi logik dia. Allah Ta'ala boleh buat kan apa dia nak, betul tak? Mungkin dia boleh kecilkan bumi tu. Dan apa sahaja cara yang kita tak terfikir, Allah Ta'ala boleh buat. Itu boleh tauhid tu. Innallaha ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu atas setiap setiap sesuatu qadirun, dia maha berkuasa. Jadi orang alim juga begitu lah. Dia kata boleh tanpa fikir, boleh. Lagi satu soalan, tuan jawab ya, sama. Nak pula cepat. Kita uji ya. Orang tanya pada orang jahil, orang alim tu, boleh tak Allah Ta'ala buat lagi satu Tuhan? Dia jawab cepat. Tak boleh. Okey, tak boleh. Ada jawab boleh. Boleh tak Allah ni yang maha berkuasa, dia buat satu lagi Tuhan? Kan jawab kan? Aduh ya Allah. Apa nak lulus lagi? Orang yang jahil kata boleh. Sebab Allah berkuasa, dia kata. Sebab maha kuasa kan? Dia pula apa? Dia pakai dalil tadi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi soalan tu video. Orang alim jawab apa? Yang tadi dia kata tak boleh. Tuan kata tak boleh kan? Bagus. Bagi saya dalil. Okeylah, bagi saya hujah. Kenapa Allah tak boleh buat lagi satu Allah, lagi satu Tuhan? Ya? Tak ada Tuhan. Ini soalan dia, boleh tak Allah buat? Tak boleh. Kenapa? Dia ada Tuhan tak? So jawab. Okey, tak apa, bagus tu. Maknanya apa? Mustahil.
Sebab Allah ni Khalik kan, pencipta. Kalau dia buat lagi satu, apa nama buat? Yang dibuat adalah makhluk. Mana lagi boleh jadi? Tak boleh. Kalau yang dibuat tu mesti makhluk. Betul tak? Itu dia. Kita ni Khalik, betul? Kita ni makhluk. Yang mencipta kita apa? Khalik. Sebab tu syarat Tuhan nombor satu adalah Khalik, pencipta. Tuan-tuan nak jadi Tuhan? Aufo ni naklah. Tapi syarat dia besar. Kau mesti jadi pencipta. Gagal. Syarat dari Tuhan pencipta. Nombor dua Malik, dia mesti raja, berkuasa dengan ciptaan dia. Dan yang ketiga syarat Tuhan yang namanya Rabb, itu apa dia? Mudabbir, dia yang mengurus apa yang dia cipta. Itu baru layak dipanggil Tuhan. Sebab itu tak cukup dalam Fatihah Alhamdulillahil Alamin. Boleh aja ayatnya betul-betul grammar dia. Tapi Allah Ta'ala buat apa? Alhamdulillahi, ada Rabb, supaya kita ingat itu. Rabb tu Khalik, Malik dan Mudabbir. Kalau kamu sebut Allah tu dah eksklusif dah. Kan nama Allah. Okey, jelas tak? Kita ni bukan aja tuan dah kongsi ilmu. Kan? Kadang-kadang kita ada terlup. Kita kadang-kadang ada terlupa kan? Jadi maknanya kenapa orang sebut tadi? Wahai orang beriman, jangan makan riba. Saya tinggal ayat tu kan. Saya ambil yang itu. Itu dalil pengharaman Quran. Dalam hadis mana? Pengharaman hadis? Pengharaman apa? Riba. Hadis yang kita baca itu hadis yang kita baca itu hadis yang Quran ayat 130 surah Ali Imran. Baik. Dosa besar ke dosa kecil? Okey, hadis tadi dah kata 7 dosa besar kan? Imam, kat Quran mana? Tuan-tuan banyak baca hadis ni, banyak baca Quran. Lagi-lagi bulan puasa kan? Banyak baca Quran. Di mana ayat kata riba itu dosa besar? Saya tadi baru baca, tengok Google, Mufti. Siapa ada baca? Mufti wilayah kata ni. Saya baru-baru. Saya tengok terbuka. Siapa yang terpalit dengan kerja riba, dia kata cari kerja lain. Betul? Kebetulan lah kita bincangkan itu kan. Itu panjanglah perbahasan. Dia ada kaitan dia dengan kalau apa-apa juga perniagaan apalah kan. Sebenarnya kalau saya ni tak boleh berurusan. Kalau tuan-tuan tanya saya, contohnya tuan tanya, apakah hukum masuk apa ASP contohnya, amanah saham, apa contohnya AIM. Tuan-tuan, kita sebab tak duduk situ tak boleh jawab. Sebab dia ada SC dia ada apa? Security Council dia. Betul tak? Dia ada panel yang akan memutuskan syar'i ataupun tidak. Jadi kalau tuan-tuan nak masuk kan, satu-satu itulah bisnes ke apa ke kan, kena tanya dia betul-betul. Mana bukti dia, siapa, mana apa syarat security council. Tuan-tuan tahu tak? Kita punya ni pun kan ada beza-beza pandang. Kadang-kadang ahli jawatan kuasa fatwa kebangsaan kata hukum halal. Dalam satu kes lah, satu isu kan. Pergi ke jawatan apa? Fatwa negeri haram. Beza-beza. Hujah. Tak apalah kalau kita nampak dia ada kata halal, kata haram, mungkin lagi ada khilaf, boleh. Tapi jangan ada yang ittifaq, sepakat kata haram, itu tak boleh. Itulah bagi saya jalan lah. Mana orang tanya, Ustaz, saya kata yang ini kata jumpa dengan kata haram. Kan? Jumpa yang ini haram. Okeylah, ada tak perbezaan pandangan kan? Okey, carry on bagi saya lah. Kalau you perlu sangat masuk. Kalau tak ada keperluan tinggalkanlah benda khilaf itu. Itu lagi baik. Okey? Kalau tanya saya, sebelum tuan-tuan tanya, saya jawab itu dulu. Yang memutuskan adalah panel syariah dengan jatuh fatwa. Sebab dia akan berubah dan keadaan dia berubah tau. Cara dia.
Ya. Kalau dulu salah satu riba ni dia namanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah ni daripada Arab Jahiliyah dulu sampai sekarang ni makin berkembang. Namanya riba nasi'ah. Apa dia? Itu yang persen lah tu. Ya. Ceti alung. Oh, alung lagi dahsyat. Alung lagi. Tak bayar sebulan kereta, contohlah kan, dia kata kan. Patut bayar 500. Contoh. Tak bayar sebulan dan lepas jadi contoh 550. Contoh 50 tu penalti. Bahasa cantik. Ada lagi satu lagi sedap. Bunga. Lagi best. Bahasa dia bunga lah, bunga. Lagi seronok nampak. Flower. Sedap bahasa dia. Yang tadi penalti. Okey juga lah. Ada agak nampak keras penalti kan. Memang cool lah. Tapi ni bunga. Interest sudah. Setahun 1,000. Lebih setahun kalau kena 1,500. Maknanya riba ni maknanya ziyadah. Tambahan untung atas angin tanpa kerja. Dia jual satu barang, dia dah tulis dah. Aku modal 1,000. Aku jual 2,000. Maknanya dia dah untung 1,000 kan. Sebab orang tu kata lambat apa, dia buat jadi apa? Dia jual 2,000, dia buat 500 balik. Angin tanpa usaha sebab itu haram menganiaya orang lain tuan. Ini riba ni. Dan ulama sebutlah riba ni antara dosa-dosa yang Islam tak akan menang dalam perang. Saya tengok semalam saya ada orang hantar saya apa? Tahu tak yang Palestin yang nyanyi budak-budak tu? Dan dapat video. Apa? Saya tengok ada kan? Kadang-kadang perempuan tu semua tak boleh duduk. Dah besar-besar. Saya bukan anak-anak salah untuk, tapi saya fikir kalau anak-anak Malaysia orang Islam besar itu, betul tak? Kampung pakai tudung, betul tak? Busuk-busuk lah nyanyi. Lepas tu nyanyi benda bak pihak tu. Kan? Terfikir kan? Betul tak? Saya tak nak kata orang Palestin tu semua bermaksiat, tak ada. Tapi nampak dia macam itulah. Saya boleh terfikir kita dah lama perang, kalah aja. Betul ulama kata tersebab ya, terang-terangan kamu melanggar perintah Allah. Takutlah kalau itulah. Jadi saya tengok macam ni ya. Orang Islam mak bapak macam mana? Itu di luar kita punya jangkauan pengetahuan apa secara salah, secara kasar je saya sebut. Okey? Baik. Allah Ta'ala sebut dalam ayat 275 surah Baqarah, alladzina ya'kuluna riba. Allah Ta'ala kata, ni dosa pula riba. Tadi saya belum cakapkan mana ayat Arab. Ayat 279 surah Baqarah. Allah kata apa? Fa illam taf'alu, kalau kamu tak buat, maknanya dah tahu riba tu haram. Kau buat juga, kau tak tinggalkan. Hukumnya apa? Dalam Quran tak sebut dosa besar, tak ada. Cuma Allah kata apa? Fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih, maka diizinkan perang kepada kamu. Diizinkan ada pakai. Oh iya. Ini bukan orang sabotaj ya. Apa ceramah bising. Tak adalah. Baik. Apa dia sebut tadi? Ayat tu. Kat Quran tak sebut jangan apa. Dosa ni besar tak ada. So, kalau orang yang dah tahu riba tu haram, dia buat lagi, fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih, maka diizinkan perang. Itu besar. Allah Ta'ala dan Rasulnya akan perang mereka. Sama macam Abu Bakar memerangi orang yang enggan bayar zakat. Bukan tak nak bayar saja, tapi mengatakan zakat itu tak wajib. Kan? Kena perang lah. Sama juga macam ini. Yang kita tengok perang macam ni pun takut.
Ini kalau Allah istiar perang dan Nabi istiar perang, wah syallah lagi ada dahsyat macam mana ya. Baik. Keadaan orang makan riba ni macam mana? Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba itu la yaqumu, dia tak bangun nanti esok. Ada dua, bangun bila? Dua pendapat ulama. Satu ke akhirat besok pembalasan, yang kedua bangun dari kubur. Dua. Ini dia tak bangun illa kecuali kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitan. Bangun dia tu seperti apa? Orang yang dirasuk syaitan. Pernah nampak tak orang kena rasuk? Semua dia cakap kan? Dia pernah jumpa. Dah hidup sedar, aku cakap apa? Sama orang macam nyanyi lah. Nyanyi ke sedar kan? Bokos, kalau pisau siap lah. Bila dah sedar tak kalau gitu kan? Tanya balik bagi orang yang kena rasuk. Kau cakap apa tadi? Kenapa kau? Dia tak tahu. Sebab apa? Dirasuk syaitan. Kenapa? Minal mas. Mas ni gila. Keadaan dia macam orang gila lah, mabuk. Kenapa lah tak steady dia. Orang ambil riba tu kaya lagi, muka pun handsome, rumah makin besar, kereta makin banyak, hidup senang. Mana dia katakan gila ni? Allah Ta'ala kata, dia katakan minal mas itu. Kenapa? Dzalika bi annahum, kerana sesungguhnya mereka qalu, mereka cakap je jadi gila. Macam mana? Innamal bai'u, sesungguhnya jual beli itu mislur riba, sama sebiji macam riba. Jual beli macam riba. No business without riba. Tak ada perniagaan tanpa riba. Nampak tu? Perniagaan itu riba, dia kata. Dia beza. Riba itu adalah jual beli. Lain. Ni dia tak kata riba itu jual beli. Dia kata jual beli itu adalah riba. Kalau terbalik, mana ringan? Jual beli itu riba ataupun riba itu jual beli, mana ringan? Oh, nak mikir lagi ya. Susah tu. Okey, saya bagi lagi analogi lain. Air itu seperti arak. Satu. Terbalik kan? Arak itu seperti air. Mana besar-besar? Dahsyat. Saya nak faham je tak saya itu. Air seperti arak. Air itu seperti, yang lagi satu arak seperti air. Jadi yang ringan arak seperti air, yang berat air seperti arak. Jadi sama, air seperti arak. Air itu halal kan? Air seperti arak. Maknanya arak lah. Tak ada lagi. Maknanya apa? Jual beli tu kompon memang apa? Riba. Kalau dia kata arak itu air, enteng lah. Tak ada rasa lah arak dia macam air. Ringan kan? Tapi kalau dia dah kata apa? Air itu adalah arak. Betul? Memang arak lah tu. Mabuk, sedap, piau. Sama lah macam itu. Allah Ta'ala kata dia ni gila. Orang macam ni gila. Sebab dia kata jual beli itu sama macam riba. Allah Ta'ala sama apa? Wa ahallallahu al-bai'a, sedangkan Allah Ta'ala halalkan jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Ta'ala haramkan riba. Tapi dia kata sebaliknya. Gila tak orang ini? Gila lah. Allah Ta'ala yang cipta makhluk, dia tahu apa yang baik untuk makhluk. Engkau boleh lawan pula kan? Gila, macam gila. Ada lagi sebab. Okey, tengok ayat tu. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah haramkan jual beli. Allah halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Cuba fikir sikit. Apa makna ayat lain? Makna daripada ayat tu? Ya. Yang tersirat lagi. Nombor satu, Allah Ta'ala jelas mengharamkan riba kan? Nombor dua, halal haram adalah milik Allah sahaja boleh haramkan satu-satu perkara. Nabi pun tak boleh. Nampak? Sebab
ayat tu boleh sebut macam mana? Wa ahallal bai'a. Sebab ahalla tu kalau dalam bahasa Arab dia ada domir huwa. Dia halalkan. Tak saya sebut, tak payah sebut Allah pun boleh. Tapi Allah sebut juga wa ahallallahu. Nampak tahu? Allah Taala halalkan jual beli, haramkan riba. Maknanya hak mutlak, halal haram adalah Allah Taala punya, kamu tak boleh. Babi halal, babi haram. Quran hak Allah Taala, dia sebut sendiri. Tak berani kita halal, murtad kita dalam apa? Gila ke? Dari situlah ulama ambil kaedah fiqh. Sesuatu al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal satu perkara itu harus boleh halal. Hatta yadulla ad-dalila ala tahrim, sehingga datang pengharaman satu perkara baru benda itu haram. Maknanya apa? Banyak lagi benda. Allah Ta'ala sebut riba ayat tu kan? Riba aja haram, lain perniagaan boleh buat, tapi manusia suka itu juga kan. Benda haram ni sedap. Tidak rasa sekali dapat duit tak payah kerja kan. Dan andai orang ke orang, sedap tak tuan? Seronok. Betul kata riba tu macam makan, sedap. Macam makan durian. Satu, tidak rasa sekali riba ni, seronok, untung banyak. Aku untung 1,000, dengan riba jadi 2,000. Siapa tak nak? Nampak tak? Jelas kan ayat tu kan? Kita tengok kita ni, kita faham kenapa Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala ceritakan manusia-manusia yang mengamalkan riba tadi. Itu je. Tapi itu juga orang nak buat. Betul? Macam Adam, makan apa tak boleh? Semua boleh kan? Tak ada orang sebut makanlah kat syurga, ini tak boleh, ni tak ada. Satu je Allah Ta'ala tak bagi. Apa dia? Makan apa? Kalau ni kan Allah Ta'ala kata, Adam, kau duduklah dalam surga, tapi wala taqrabaha fi syajar, tapi jangan dekat pokok ni. Tapi bapak kita dekat juga. Allah. Dia suruh berhenti ya? Dah ada isyak. Dah ada isyak. Belum. Baru. Saya beritahu sikit. Baik. Bapak kita Adam kan, Allah Ta'ala haramkan satu je, jangan dekat pokok khuldi itu kan. Tapi itu juga yang lain surga ni, ya Allah. Kalau sekarang ni pun macam-macam makanan ada boleh makan kan. Surga lagi dah seronok, macam-macam ada. Tapi yang dilarang itu yang di dekat. Sebab kita ikut perangai bapak kita tak? Bapak kita ikut begitulah. Yang benda itu aurat banyak kan? Baju telekong ada, baju kurung ada, kebaya pelabuh ada, ala Bangla ada, Pakistan pun ada, baju Melayu ada, baju kelawar pun ada. Nampak perangai manusia? Nampak tak? Banyak baju ada. Air banyak kan? Air mineral, teh tarik ada, Pepsi ada, Coca-Cola ada, air terbikai ada, Oren ada. Tony itu juga ada sabu. Nampak tak perangai? Dia nak cari haram. Itulah perangai yang madu. Sama lah dengan ini. Betul? Banyak lagi cara. Ustaz, macam mana nak kaya? Dah, Abdurrahman bin Auf jadi kaya raya betul. Osman bin Affan semua kaya raya betul. Abdurrahman bin Auf lagi. Dia ada kan? Hanya daripada tali. Macam mana dia boleh kembangkan jadi kaya? Tak payah amalkan riba ni alasan. Kita boleh pilih. Boleh ke bagi alasan? Ini charge perkhidmatan. Awak jawab depan Allah betul? Tak ada, tak boleh. Maka surah Al-Ahzab ayat 36, Allah Ta'ala kata bila turun satu perintah larangan, kamu tak ada pilihan. Wa makana lil mu'minin, tak boleh seorang yang beriman, wala mu'minatin, seorang perempuan beriman,
idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah putuskan satu urusan kan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka cari pilihan, buat pilihan lain. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Kalau dilanggar juga perintah Allah itu, keputusan Allah, dia adalah pelaku maksiat yang nyata, sesat. Tolak. Kenapa nyata? Sebab ayat ini punya nyata. Haram riba, kau langgar, haram yang nyata, pelanggaran yang nyata. Baik, ayat itu banyak, saya ringkas ya. Nabi tadi jelas. Allah Ta'ala sebut, wa man ja'ahu mau'izatun min rabbi, siapa yang dah telah datang peringatan Tuhan tadi, kata haram kan? Dah tahu kan haram? Fantaha, dia apa? Dulu tertipu riba, dia dah dengar haram, fantaha, dia tak nak masuk lagi. Falahu ma salaf, bagi dia apa yang dulu. Maknanya apa? Yang kau dah makan dulu dengan riba, untung kau sampai buat riba, tambah apa? Dah berlaku kan? Wa amruhu ila Allah. Ulama kata, api ambil modal kau tu, katalah kau beli 100,000. 100,000 tu apa? Kau ambil lah. Kau keluar daripada urusan riba. Itu maknanya. Allah Ta'ala pengampun kan? Tapi yang akhir apa? Wa man ada, siapa dah tahu dosa dia besar, ada dia kembali berurusan riba kan? Faulaika ashabun nar, maka dia adalah penghuni neraka. Walaupun tak syirik, tapi dia ulang balik dosa besar, hum fiha khalidun, kekal dalam neraka. Kekal. Ashab tu sahabat. Sahih. Ada orang tanya saya, betul ke Ustaz orang baca surah Al-Mulk ni dia terlepas siksa kubur? Tu ada hadis, ada riwayat hadis, betul. Tapi Nabi tak sebut orang yang baca. Ingat, Allah Ta'ala guna ayat macam ini, sahib, bukan qari. Nampak? Sahib ni apa? Lebih dalam makna daripada qari. Sahabat Nabi kenapa dipanggil sahabat? Sebab dia beriman, ikut Nabi, ajaran Nabi, patuh betul. Sebab itu dipanggil sahabat. Kalau tidak, cuma rakan dia, zamilun, sadiqun dia. Tapi istimewa, sahib. Betul tak? Allah Ta'ala guna ashabun nar, sahabat. Orang yang buat ni, dosa ni besar, dia sahabat neraka tau. Dia bukan penghuni, sahabat. Kenapa guna sahabat? Kalau Quran tadi kan, dia kata betul ke Ustaz dapat lepas sisa kubur, tapi bukan setakat baca. Kau baca tak faham, kau tak aman, sorry dah neraka. Sebab Nabi tak gunakan orang yang membaca. Tak, sahibul. Sahibul ni apa? Dia damping Quran, dia ikut apa Quran katakan. Baru betul kalau sahib. Bukan qari tau. Jadi kalau murahnya Quran, baca sikit masuk selepas sisa kubur, kanda sami pun boleh buat gitu. Nilai Quran besar. Sebab tu kalau ashabun nar, orang ni sahabat neraka. Maknanya apa? Dul ni masuk neraka kan? Dul, kawan kau siapa? Neraka. Tanya neraka kawan karib kau siapa? Dul. Ashab di mana-mana bersama, sampai tak ada penghujung betul. Sampaikan mereka orang penghuni neraka ni, dia ada minta tak? Dia minta tak keluar daripada apa? Dalam Quran. Dia ada minta tak nak keluar supaya keluar dari neraka? Ada tak? Tak ada. Dia cuma minta. Saya ingat tak? Berapa lama dia minta? Dia bagi tahu orang penghuni syurga, tolong minta kepada Allah, yukhaffif anni, ringankan, cukuplah. Kenapa dia minta ringan? Kenapa tak nak minta keluar dia? Sebab dia tahu tak akan boleh keluar. Allah Ta'ala dah kata khalidina fi. Dia minta berapa lama ringan? Bukan keluar ya. Minta ringan aja. Berapa lama? Yauman, satu hari. Yauman minal adab. Saksa minta tolong kepada Allah, ringankan azab kami ni satu hari dia. Kenapa tak minta 2 hari? Anak-anak minta, kenapa tak minta setahun?
Sebab satu hari kalau dapat pun sangat untung. Mudah-mudahan kalau dapat satu hari boleh minta 2 hari. Tapi satu hari pun tak dapat. Jangan main ya. Ini bukan titik gurau ya. Memanglah kita tengok ayat ni kan. Tapi itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sama-sama ingatlah. Okey? Buruk-buruk kita pun yalah ya. Kita ni tak perfect tuan. Yang cakap ni pun. Tapi kita sama-sama berusaha. Selagi kita mampu buat ada kekuatan dari itu, janganlah nak cuba-cuba benda-benda yang tak ada. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dah masuk syarat. Baik, ini berkenaan dengan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solat atas kerusi ada 2 wajah. Solat sepenuhnya atas kerusi, solat dengan meletakkan belakang 2 kaki kerusi bersama tumit, arahkan kiri dan kanan. Solat tidak semula kerusi adalah tidak dan rukuk berdiri, meletakkan kaki hadapan setengah tumit, arahkan kiri dan kanan. Bagaimana solat agar sembahyang memakai rukuk? Solat ini soalan ni kena satu kelas kita baru panjang. Tapi apalah bagus, terima kasih banyak kan. Ini antara cara kaedah lah kita kan. Zaman dulu mana ada solat kursi? Zaman Nabi tak ada. Kat Mekah pun 10-15 tahun ni baru. Dulu pun tak ada. Tahu kursi. Tak tahulah betul ke kadang-kadang. Selagi kita saya cakap mereka, kita kau bahas nanti lah. Kita kau bahas panjang ni. Sebab apa? Tak boleh panjang-panjang. Sebab dah lapar pandai. Betul, bagus je. Kita kembangkan dia seperti semula. Dalam fiqah ni jumpa kerja lagi. Nampak fiqah tu. Selagi macam inilah saya kau. Selagi you boleh buat yang asal, you boleh buat. Yang kerusi ni tumpang kejap. Okeylah, dia kata dia kerusi kan. Dia boleh berdiri tak? Dia kata dia boleh berdiri 10-15 saat. Berdiri 10-15 saat. Kena berdiri ada rukun. Dah rasa macam tak boleh kan? Dia macam ketika itu baru boleh duduk. Pun bagi saya pengatas kerusi. Kalau saya duduk bawah. So kaedah bawah. Tak boleh ustaz gaul. Sudah. Tak boleh lekuk kan? Okeylah. Begitu barulah boleh terima duduk atas kerusi. Kan? Rukuk dia boleh rukuk. Boleh kan? Dia bangunlah rukuk. Jangan rukuk kat sini. Selagi dia boleh buat rukun seperti asal kan, dia buat. So, ini asalnya tak ada kunci kaedah. Dia rukuk kan? Walaupun tak boleh bangun, tak boleh apa? Melutut tak boleh apa? Sujud tak boleh berlipat kan? Dia boleh rukuk. Bangunlah. Allah Akbar. Rukuk ni. Sami Allah boleh tak? Boleh. Dia duduk tak boleh kata berlipat. Melunjur sebenarnya. Sebenarnya melunjur. Kita di kelas sembahyang kalau tak boleh bersila, tak boleh tahiyat awal ayat, itu boleh kaki. Kalau kau kata malu lah ustaz, buku banyak apa, bawa lah kain tutup, pandai lah kan. Okey? Selagi mampu buat, okey? Yang itu cuma kata orang itu sebagai sandaran, ada sekejap lah itu dia, okey? Nanti kita akan jawab lagi. Okey, berkenaan dengan itu dalam berapa? 7 bulan ya? Buat fiqah. Ada dalam fiqah nanti insyaAllah. Terima kasih ya atas perjumpaan dengan tuan-tuan. Kita berukhuwah, dapat sikit-sikit urusi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita maaf banyak-banyak kasar bahasa dan sepandangan dengan tuan-tuan. Kita ketemu lagi pada masa akan datang. Aku qouli hadza